Ingat Ustaz pada satu kitab Ibn Rajab Al-Hambali tu kan, bila dia karangkan satu kitab Lataif Ma'ruf, dia kata setiap hari manusia ni dia akan didatangi dengan tetamu. Mula-mula siang datang sebagai tetamu. Tetamu yang namanya siang itu bila dia datang, kalaulah kita layan dia dengan baik dan kita letakkan dia tempat sebagai tetamu kan, kita layan dia dengan sebaik mungkin, tetamu yang namanya siang ini, maka siang tu nanti dia akan meninggalkan kita. Bila mana dia meninggalkan kita, sama ada dalam dia mencaci kita ataupun dia memuji kita. Jadi bagaimana cara kita nak layan dia dengan sebaik mungkin supaya dia memuji kita itu ada kurikulumnya, ada perkara-perkara yang kita kena titik beratkan yang haknya sebagai tetamu. Kemudian tetamu yang berikutnya akan sampai, namanya tetamu malam. Nanti tetamu malam ni sama ada dua, dia akan berada sama-sama dengan kita, dan bagaimana cara kita melayani tetamu yang namanya malam. Ada zikir-zikirnya, ada ibadah-ibadah fardu yang perlu ditunaikan. Terjaga hak-hak sebagai tetamu yang namanya malam itu dengan sebaik mungkin, maka tetamu yang malam ni pun dia akan tinggalkan kita dalam keadaan dua, sama ada dia puji kita ataupun dia mencela kita. Salafus saleh satu masa dahulu mereka melayani tetamu yang namanya siang dan malam ini dengan sebaik mungkin. Kerana kita tak akan jumpa dah siang, malam tadi ni, kejap lagi siang, malam ni kita tak akan jumpa dah dia. Kita akan jumpa dia balik ketika dia yaumul mahsyar. Maka dia akan tanya dengan kita apa yang kita akan gunakan dengan tempat tersebut. Sabdaan Nabi SAW, marbubun minan nas, kasirun minan nas, banyak di kalangan manusia ini dia tertipu dengan dua benda. Yang pertamanya masa kosong yang banyak kan, yang keduanya masa dia sihat kan. Ada dua. Ada seorang penceramah tu yang saya dengar dia ceramah, dia kata dia ziarah seorang pakar matematik kan. Dia ziarah seorang pakar matematik. Bila dia nak masuk ke bilik pakar matematik tu, dia tengok dekat pintu bilik tu dia tulis, matematiklah kamu sebelum kamu di matematik kan. Dia tulis kan. Jadi bila penceramah ni kan, dia cakap dia masuk dalam bilik tu, dia duduk, dia tengok dekat dinding tu ditulis kan. Dia kata sekiranya orang tu umur 60 tahun, sekiranya orang tu umur 60 tahun, 30 tahun, kalau orang tu umur 60 tahun lah, 30 tahun dihabiskan masa untuk tidur. Kalau orang tu umur 60 tahun, matematik kiraan dia. Lama tidur kita ni kan, lama. Ini pun ada yang tidur tengah ceramah ni kan. Dah ya. Tambah lagi sebab nak cukup 30 tahun kan, jadi kena tidur lah. 60 tahun, 30 tahun tidur dia kata. Masa waktu masuk ke tandas dikira, kalau orang tu umur 60 tahun, 12 tahun. Masa duduk tandas tu 12 tahun. Lama duduk tandas ni punya kan. Tu tak campur dengan orang sakit. Ada orang ada sakit diabetes dan umpamanya, dia lama duduk tandas kan, 12 tahun. Dia kira pula masa duduk atas meja makan, 15 tahun. Duduk dekat meja nak makan tu 15 tahun. Berapa tinggal baki kan? Tolak-tolak tu itulah tinggal lebih kurang 10 tahun kurang lebih kan. Tinggal yang betul-betul untuk dia beribadah tu sekitar tu je lah tempoh yang ada. Bila kita cerita tentang masa yang datang kepada kita ni, yang tengah ada ni, kalau kita layan dia dengan baik, maka kita akan tengok masa-masa kosong yang tinggal pada kita ni, apa yang kita nak isikan masa kosong tersebut. Kebanyakan orang kalau di Terengganu, Kelantan dan sebahagian tempat-tempat yang lain, masa kosong yang banyaknya pada hari Jumaat dan hari Sabtu. Hari Jumaat, hari Sabtu, dua hari kosong. Hari-hari lain kebanyakannya dia sibuk. Memang sibuk sungguh. Ada setengah orang. Dulu ada orang tu dia boleh jumpa bila-bila masa. Sekarang bila kita nak jumpa orang tu, kena buat appointment, kena buat temu janji, baru boleh jumpa. Itu pun kadang-kadang buat appointment dan tu temu janji, dia lipat juga kan, tak boleh juga, dia corner juga ke lain kan. Maknanya cerita tentang sibuknya masa seseorang ni sampai kepada satu peringkat,
hanya ada kosong beberapa hari. Kadang-kadang kita tanya orang tu, saya tak ada masa, dia kata kan. Tak ada masa sungguh, sibuk sungguh. Bila kita tengok balik kan tentang masa, bila Nabi sebut marghubun kasirun minan nas, banyak manusia ni dia tertipu dengan dua benda. Masa yang kosong, maknanya masa tu banyak lah. Yang keduanya dia kata masa sihat kan, masa ketika sihat. Tengok orang sihat kan, masa sihat dia lain, masa sakit dia lain kan. Ni akhir-akhir Ramadan ni ramai orang sakit mati, sakit mati kan. Dia sakit mati tu okey, yang sakit tak mati-mati, sakit tak mati-mati kan. Ada yang macam tu, kita tengok kesian kan. Sakit dia tak mati-mati, lama sungguh dia sakit. Sampai ke satu peringkat sakit dia tu membawa kepada dia duduk dekat atas katil, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh nak mandi, dia tak boleh nak berak pun kat situ, mandi pun kat situ, makan pun kat situ, kan. Sampai kepada peringkat yang gitu. Jadi bila sampai pada waktu itu, dia memang tak boleh buat apa-apa lah. Maknanya dia hanya sekadar gantung pada ibadah-ibadah dia yang sebelum ini. Dan sehingga kan waktu dia sakit tu mungkin kafarah, Allah Ta'ala nak hapuskan dosa-dosa itu. Jadi kalau dia orang yang rajin beribadah pada waktu dia sihat, maka ketika dia sakit, walaupun pada waktu tersebut dia sakit, tapi tetap juga dia diganjarkan, dinilai pahalanya